السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita pada pagi ini. Kita menyambung pengajian kita dalam membicarakan tafsir ayat-ayat yang bermula dengan firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Setelah mana kita mengambil sejumlah ayat-ayat yang bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu, yang bertemakan hukum al-wala' wal-bara', iaitulah ayat-ayat yang terkandung di dalamnya larangan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman, daripada mereka menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Kita seterusnya berpindah kepada silibus ataupun sukatan kita ini kepada ayat yang lain, iaitulah kalau mengikut buku pengajian itu ialah yang ke-17, iaitulah firman Allah Azza fi'ulah dalam ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Isbiru, sabarlah. Wasabiru, dan bertahanlah. Sabiru ni kita terjemahkan bertahanlah. Warabitu, dan bersiap siagalah menahan dirimu di persempadanan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu memperolehi kejayaan, yakni mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Sa'ud rahimahullahu taala, ya ayyuhallazina amanu ithra ma bayyana fi tada'if as-surah al-karimah fudun al-hukm wal ahkam khutimat bima yujibu al-muhafazata 'alayha. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam perjalanan ataupun lipatan-lipatan surah yang mulia ini pelbagai bentuk hukum, lalu ditutup dengan apa yang mewajibkan terpelihara segala hukum hakam tersebut dengan firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kerana ini ayat yang terakhir, ayat ke-200 daripada surah Ali Imran. Jadi kata Abu Sa'ud, munasabahnya setelah mana surah Ali Imran ini datang dengan begitu banyak hukum hakam, ia disudahi dengan satu suruhan supaya orang yang beriman menjaga, memelihara pelaksanaan hukum hakam ini. Faqila, maka dikata kepada orang yang beriman, isbiru, sabarlah, ay ala masyaqqit ta'at wa ghairi dhalika min al-makarih wasyada'id, yakni sabarlah, tahanlah dirimu di atas segala kesusah payahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan lain-lain daripada segala perkara yang kamu tidak suka dan susah payah dalam hidup. Jadi perintah yang pertama terkandung dalam ayat ini ialah isbiru, sabarlah. Dan kita sudah pun bincangkan berkenaan dengan sabar pada ayat yang lain dahulu dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wasabiru, dan bertahanlah, ay ghalibu a'da Allah Ta'ala bis-sabri fi mawatinil hurub,
yakni kalahkanlah musuh-musuh Allah Ta'ala dengan kamu bertahan di medan pertempuran. Sabiru di sini perintah supaya bertahan dalam memerangi musuh-musuh Allah. Jangan mundur, jangan lari daripada medan peperangan kerana kecut dan takut. Di antara dosa besar yang Nabi SAW sebutkan ialah yang Nabi namakan sebagai ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang memusnahkan. Yang ketujuhnya ialah wattawalli yaumaz zahf, ataupun di antara dalam hadis itu 7 perkara ialah berpaling lari pada hari pertempuran, daripada medan perang kerana takut dan kecut. Na'udzubillahi min zalika. Adapun jika dia lari itu kerana untuk menyusun strategi, itu tidak mengapa. Jadi Allah Ta'ala wajibkan untuk bertahan. وَأَعْدَى عَدُوِّكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى مُخَالَفَةِ الْهَوَى. Dan musuh kamu yang paling ketat ialah yang boleh kamu وَأَعْدَى عَدُوِّكُمْ بِالصَّبْرِ عَلى مُخَالَفَةِ الْهَوَى. Dan musnahkanlah dan kalahkanlah musuh yang paling nyata kamu dengan bersabar itu dengan menyelisih hawa nafsu. Ini Allah Ta'ala perintahkan supaya kita mengalahkan musuh kita dan kita menyelisih hawa nafsu kita. Dan ini memerlukan kesabaran yang lebih. Kerana bertahan dengan godaan-godaan syaitan, keinginan-keinginan syahwat diri. وَتَخْصِيصُ الْمُصَابَرَةِ بِالْأَمْرِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِمُطْلَقِ الصَّبْرِ لِكَوْنِهَا أَشَدُّ مِنْهُ وَأَشَقَّ. Dan dikhususkan perintah dengan musabarah, di mana kalimah musabarah masdar bagi sabara yusabiru musabaratan, yang mana dia adalah pertambahan kepada sabar yang biasa. Setelah mana Allah perintahkan dengan sabar, isbiru, disuruh pula wasabiru. Kerana musabarah, bertahan di hadapan musuh ini, menahan diri di medan pertempuran menentang musuh ini, lebih dahsyat dan lebih berat. Lebih dahsyat dan lebih berat. Jadi dikhususkan dengan satu perintah lain pula. وَرَابِطُوا أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين للغزو مستعدين له. وَرَابِطُوا, dan ikatlah, yakni bertahanlah kamu di persempadan negeri-negeri, mengikat kuda-kuda kamu padanya, mengawasi gerak-geri musuh, bersiap sedia untuk menyerang orang kafir. Ini perintah supaya orang Islam menjaga sempadan. Ini di antara jihad yang sangat afdal, ialah menjaga sempadan negeri-negeri Islam. Dan al-thughur, kalimah thughur ini digunakan untuk merujuk kepada sempadan perbatasan khilafah ataupun daulah Islamiyah dengan negeri-negeri ad-diyarul harbiyah, negeri-negeri yang menjadi musuh, iaitu negeri orang kafir. Jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya umat Islam menahan diri mereka, bersabar menentang dan memerangi musuh, dan dia memerintahkan supaya kita bersiap siaga senantiasa, bersiap siaga seperti mana juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 60, وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, dan ikatan-ikatan kuda yang kamu gerunkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. Yang ini mempersiapkan dengan segala pelbagai senjata peperangan yang menunjukkan kita senantiasa dalam keadaan siap siaga bila sahaja diperintah.
oleh Amirul Mukminin, oleh khalifah yang sah, oleh pemerintah untuk melancarkan jihad ke atas musuh-musuh Islam, maka tentera-tentera kaum muslimin wajib senantiasa dalam keadaan siap siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, yakni fi mukhalafati amrihi 'ala al-itlaq. Takutlah kamu Allah, takutlah kamu akan Allah, yakni janganlah kamu sampai menyelisihi perintahnya secara mutlak. فيندرج فيه ما ذكر في تضاعيف السورة الكريمة اندراجا أوليا. Jadi di sini maknanya takwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan yang terkandung dalam surah ini secara keseluruhannya. لعلكم تفلحون كي تنتظموا في زمرة المفلحين الفائزين بكل مطلوب الناجين من كل الكروب. Supaya kamu termasuk dalam golongan yang berjaya, yang memperolehi segala apa yang mereka cari daripada kurniaan dan ganjaran Allah, yang selamat daripada segala mara bahaya yang melanda mereka yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala berkenaan ayat ini, khutimat suratu biwisayatin jami'atin lilmu'minina tujaddidu azimatahum wa tab'athu al-himama ila dawamil isti'dadi lil'aduwi kay la yuthabbitahum ma hasala min al-hazimah. فأمرهم بالصبر الذي هو جماع الفضائل وخصال الكمال، ثم بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابر، وهذا أشد الصبر ثباتا في النفس وأقربه إلى التزلزل، ذلك أن الصبر في وجه صابر آخر شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من مقاومة قرن له في الصبر قد يساويه أو يفوقه، ثم إن هذا المصابر إن لم يثبت على صبره حتى يمل قرنه فإنه لا يجتني من صبره شيئا، لأن نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين صبرا. Ditutup surah ini dengan pesanan wasiat yang menyeluruh bagi orang yang beriman, yang memperbaharui bagi mereka azimah keazaman mereka dan membangkitkan semangat mereka untuk senantiasa bersiap siaga menghadapi musuh, supaya tidak lemah semangat mereka disebabkan apa yang berlaku daripada kekalahan. Yakni apa yang tersemat dalam surah Ali Imran ini cerita berkenaan yang berlaku dalam peperangan Uhud. Maka Allah memerintahkan mereka untuk sabar, yang mana sabar itu adalah kunci kepada segala fadilat dan kebaikan. Kemudian musabarah, diperintah dengan musabarah, iaitulah bersabar pada menghadapi orang yang bertahan. Ini dua orang yang berlawanan di medan perang, musuh lawan dia. Jadi kita disuruh bertahan. Dan ini adalah sabar yang paling kuat dan lebih dekat untuk seseorang itu goyah kalau dia tak kuat semangat. Orang yang bertahan ketika lawan musuh dia, walaupun dah kena macam-macam, kena tikar, kena pukul apa semua, dia satu segi. Sama ada dia mampu bertahan, maka ini adalah kesabaran yang kemuncak sabar. Dan dia juga dalam masa yang sama terdedah kepada untuk hilang sabar itu lebih cepat dengan menyerah kalah dan lari dan sebagainya. Ini kerana sabar pada menghadapi orang lain juga yang bertahan melawan kita adalah sangat berat pada jiwa. Disebabkan apa yang dia terima daripada lawannya
yang boleh jadi sama sabar dengan dia atau lebih lagi. Kemudian yang bertahan ini, kalau dia tak bertahan sampai ke sudah, boleh jadi dia akan rasa jemu, ya, sebagainya. Maka kesabaran yang dia lakukan itu tidak akan berhasil, kerana sabar yang macam ini hanya akan dikira berfaedah jikalau kita mampu bertahan sampai akhir dan mengalahkan lawan kita. Adapun kita dah cedera teruk dan sebagainya, kita ni lari, tak ada apa. Wa qawluhu wa rabitu amrun lahum bil murabatah. Dan firman Allah wa rabitu, perintah untuk mereka murabatah. Wa hiya mufa'alah min ar-rabt. Iaitulah mufa'alah atas timbangan kalimah mufa'alah daripada ar-rabtu, wa huwa rabtul khayl lil hirasah fi ghairil jihadi khasyata ay yafja'ahumul adu. Iaitulah menambat kuda untuk berjaga sempadan pada bukan jihad, ini bukan dalam waktu perang, kerana takut diserang musuh secara tiba-tiba. Amara Allah bihil muslimina liyakunu daiman ala hadharin min aduwihim tanbihan lahum ala ma yakidu bihil musyrikun min mufaja'atihim ala ghirratin ba'da waq'ati Uhudin kama qaddamnahu anifa. وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزاب فلما أمرهم الله بالجهاد أمرهم بأن يكونوا بعد ذلك أيقاظا من عدوهم. Jadi Allah perintahkan supaya orang Islam sentiasa dalam keadaan bersiap siaga dan berwaspada daripada musuh mereka. Memperingatkan mereka apa yang orang musyrikun telah buat dengan menyerang mereka secara mengejut. Seperti yang berlaku dalam peperangan Uhud. Demikian juga dalam peperangan Ahzab. Jadi Allah nak supaya orang Islam sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Dan ini adalah kewajipan. Kita tidak boleh percaya dengan orang kafir. Orang kafir, manis macam mana pun senyuman mereka, lunak macam mana pun bahasa mereka, di dalam hati mereka senantiasa tersemat keazaman untuk menghancurkan umat Islam bila-bila masa jua yang mereka ada kesempatan dan kemampuan melakukannya. Ini tidak dapat tidak, seperti mana yang telah pun kita telusuri firman Allah dalam surah Ali Imran ini juga. Jadi adalah wajar dan wajib bagi orang beriman bersiap sedia dan menjadi kewajipan waliul amri untuk mempersiapkan tentera-tentera Islam yang mengawal, yang menjaga sempadan. Ini adalah wajib. Ini adalah kewajipan. Ya, hukumnya adalah wajib. Dan inilah makna yang lebih sahih berkenaan ayat ini. Walaupun ada pandangan yang mengatakan makna warabitu ialah mempertahankan diri tempat salat. Yang menantikan salat. Setelah sudah satu salat, duduk di tempatnya di masjid untuk menanti salat yang seterusnya. Lalu disudahi surah ini wa uqiba hadzal amru bil amri bit taqwa li'annaha jima'ul khairati wa biha yurja. Disudahi dengan perintah untuk takwa kerana dia adalah penghimpun segala kebaikan dan dengan takwalah diharap akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah makna secara ringkas untuk kita fahami daripada surah Ali Imran. Itulah ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Kemudian kita pergi kepada ayat yang lain.
Iaitulah ayat ke-19 daripada surah An-Nisa. Ayat ke-19 daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa dinamakan surah ini Suratul Nisa kerana terkandung di dalamnya hukum hakam yang terperinci berkaitan dengan hal ehwal wanita dan sebagai isteri, hal ehwal hukum hakam rumah tangga. Ya, memandangkan wanita adalah rukun yang paling utama dalam rumah tangga, maka surah yang menceritakan hukum hakam ini dinamakan bersempena dengan mereka dinamakan dengan An-Nisa, surah wanita. Dan surah An-Nisa Allah Ta'ala mulakan firman-Nya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah menyatakan, wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah dan beriltizamlah kamu akan perintahnya dan jauhilah larangannya, kerana dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, iaitulah Adam alaihissalam, dan dia ciptakan daripada jiwa yang satu itu, daripada tulang rusuknya, isterinya itulah Hawa. Lalu daripada kedua-dua manusia ini, Adam dan Hawa, dia mencambahkan di seluruh pelosok bumi lelaki dan wanita yang banyak. Dan awasilah Allah, perhati dan jagalah hukum hakam Allah, yang mana Allah itulah yang kamu meminta dengan namanya, sebahagian kamu daripada sebahagian yang lain. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan jagalah hubungan silaturrahim. Jangan sampai kamu putuskan. Sesungguhnya Allah ke atas kamu itu senantiasa mengawasi apa jua yang kamu lakukan. Jadi Allah Ta'ala mulakan Suratul Nisa ini dengan mukaddimah, dengan permulaan yang cukup melambangkan isi kandungan surah ini. Allah memperingatkan tentang kurniaannya menjadikan pasangan bagi manusia lelaki dan perempuan, dan manusia itu terdiri daripada lelaki dan perempuan. Menerusi lelaki dan perempuan inilah terbentuknya familia, terbentuknya keluarga, usrah, ailah. Yang menerusi keluarga inilah manusia bercambah, berkembang biak, berketurunan di muka bumi ini. Dan Allah perintahkan supaya kita menjaga silaturrahim, hubungan kekeluargaan. Lalu Allah menceritakan dalam surah ini pelbagai hukum hakam berkaitan dengan kekeluargaan. Hukum hakam berkenaan dengan harta anak yatim, hukum hakam berkaitan dengan perkahwinan, hukum hakam tentang harta pusaka, ya. Hukum hakam tentang mahram, siapa yang boleh dikahwini, siapa tak boleh kahwini, tanggungjawab suami dalam memberi nafkah kepada isteri, ya. Apa yang sepatutnya, apa yang boleh berlaku, yang jika berlaku perceraian dan sebagainya, apa yang akan berlaku, ya. Jadi ini adalah secara asasnya tema dalam yang terkandung dalam surah An-Nisa yang besar. Selain daripada dalam surah An-Nisa ini juga terkandung perintah-perintah berkaitan dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surah An-Nisa terkandung pada 176 ayat. Ayat 176 ditutup dengan satu lagi persoalan ataupun penghuraian berkenaan dengan hukum pusaka. So, ditutup dengan hukum pusaka yang sebahagian daripada hukum kekeluargaan yang sangat penting,
Yang mana harta pusaka ini jikalau tidak dibahagi-bahagi mengikut ketetapan Allah Ta'ala akan membawa kepada permusuhan, pergaduhan, pertelingkahan. Jikalau manusia cuba sendiri pandai-pandai nak bagi harta pusaka dia, nak bedak-bedak sendiri tanpa mengikut peraturan yang Allah dah letakkan, itulah selalunya punca berlakunya keretakan hubungan adik-beradik. Tetapi jikalau kita mengakui bahawa harta pusaka ini tidak ada hak bagi manusia dalam menentukannya kerana ia telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak akan timbul rasa tidak puas hati dan berebut dan sebagainya. Naam. Fokus kita ialah pada ayat 19 dalam surah An-Nisa. Ayat ke 19 dalam surah An-Nisa. Ayat 19 ini Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Ayat 19 Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi wanita secara paksa. Dan jangan kamu menyekatnya. Jangan kamu menghalang-halang wanita itu daripada berkahwin. Ya, kalau kata wahai orang yang beriman, tidak boleh bagi kamu menjadikan isteri bapa kamu daripada jumlah daripada barang peninggalan pusakanya. Sebab itulah ayat ini datang munasabahnya berbetulan selepas daripada ayat harta pusaka, ayat miras. Kemudian datang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, larangan daripada zina. Ya. Kemudian Allah datangkan perintah ini. Ayat 19 ini turun ya, berkenaan dengan satu adat jahiliyah. Pada zaman jahiliyah dulu, ya, apabila mati seorang lelaki, maka di antara harta pusaka yang akan diwariskan kepada anak-anak lelakinya ialah, of course orang jahiliyah tak bagi harta pusaka kepada anak perempuan. Ya. Ialah isteri bapa. Yang ni mak tiri dia lah. Mak tiri kepada budak lelaki ni yang mati. Bapaknya mati. Ya. Kalau bapa dia ada isteri lain daripada mak dia, maka wanita ini akan dijadikan seperti harta peninggalan. Ya. Jikalau dia kehendaki, dia boleh kahwin dengannya. Atau dia kahwinkan wanita tadi dengan orang lain. Atau boleh juga
mereka tahan dia daripada kahwin dengan sesiapa pun. Jadi tahanan dalam keluarga tersebut. Ya. Jadi ini adalah punca ataupun sebab turun ayat ini. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi, untuk kamu jadikan isteri ayah kamu, bapa kamu daripada seperti sebahagian daripada harta pusakanya. Kamu melakukan pada mereka itu tindakan sama ada kamu berkahwin atau menghalang mereka atau mengahwinkannya kepada orang lain dalam keadaan mereka tidak redha dan tidak suka perkara tersebut. Dan demikian juga tidak boleh bagi kamu untuk memudaratkan isteri-isteri kamu atau menghalang golongan wanita untuk dia litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun, untuk kamu merampas balik apa yang telah kamu bagi kepada mereka daripada mahar. Kecuali jikalau wanita yang kamu ceraikan itu, ya, kalau berlaku perceraian pula, kata Allah Ta'ala, jangan kamu sekat dia dan halang dia daripada kamu lepaskan dengan harapan dia akan balikkan kepada kamu atau mahar. Ya, sengaja seksa isteri dan sebagainya supaya isteri itu minta khulu'. Okay. Jadi itu adalah dilarang sengaja. Kecuali jikalau mereka itu melakukan maksiat yang nyata. Seperti zina. Ya. Maka bolehlah kamu menahan mereka supaya kamu boleh mendapat balik hak kamu daripada mahar yang kamu beri kepada mereka, dipulangkan sebagai bentuk khulu', penceraian. Dan hendaklah pergaulan kamu dengan isteri-isteri kamu itu dibina di atas sikap memuliakan dan cinta dan melaksanakan bagi mereka hak-hak mereka. Jikalau kamu benci mereka kerana apa jua sebab, boleh jadi maka sabarlah. Boleh jadi Allah Ta'ala akan jadikan pada perkara yang kamu tak suka itu pada mereka itu kebaikan yang banyak. Kalau kamu kahwin, kamu tak berkenan dekat bini kamu, apa-apa sikap dan perangainya, Tuhan kata sabarlah. Boleh jadi ada sisi lain yang mana pada mereka itu akan ada kebaikan. Kata Ibnu Juzai rahimahullah ta'ala tafsirnya, didatangkan perkataan Ibnu Abbas yang menjelaskan apa yang kita sebutkan tadi berkenaan kenapa ayat ini turun dan latar belakang ayat ini. Maka atas makna berdasarkan background sebab nuzul ini, makna ayat ini ialah tidak halal bagi kamu untuk menjadikan wanita sebagai barang warisan seperti diwariskan harta. Dan ada juga tafsiran yang lain mengatakan al-khitabu lil azwaj alladhina yumassikuna al-mar'ati fil 'ismah liyarithu ma laha min ghairi ribtatin biha, wa qila al-khitabu lil awliya alladhina yamna'una waliyatihim min at-tazawwuj liyarithuhunna duna az-zawj. Ada juga pandangan yang mengatakan ini berkenaan dengan suami yang menahan isteri-isteri mereka supaya mereka mewarisi hartanya. Yakni mereka tahan tidak menceraikan isteri itu walaupun mereka dah tak suka bini mereka, dah tak layan dia, dengan harapan kalau bini dia mati, dia akan dapat harta. Atau pada wali-wali
bapa-bapa, datuk-datuk yang tak mau mengahwinkan anak perempuan mereka dengan sengaja. Tak bagi anak perempuan kahwin sebab takut anak dia ini bila dah kahwin dia tak dapat harta daripada warisan harta anak dia seperti kalau anak dia tidak berkahwin. Ini dan hakikatnya ketiga-tiga ini adalah di antara bentuk penyiksaan golongan jahiliyah terhadap wanita. Subhanallah. Ya. Ini adalah di antara bentuk-bentuk penghinaan orang jahiliyah musyrikin terhadap golongan wanita. Dan inilah yang Allah Ta'ala larang. Wala tari ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Apa jua bentuk tindakan seolah-olah kamu wanita itu tidak ada langsung nilai kemanusiaan pada diri mereka. Dan ini adalah anggapan golongan jahiliyah. Mereka melihat wanita itu kurang nilai kemanusiaannya daripada lelaki. Bukan sahaja musyrikin jahiliyah di Mekah, bahkan boleh kata manusia jahiliyah sebelum Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggapan mereka terhadap wanita adalah wanita itu sesuatu yang tidak sempurna kemanusiaan mereka. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala mulakan ayat surah An-Nisa dengan begitu jelas. Sebab itu Allah namakan surah ni dengan suratul Nisa. Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma daripada lelaki dan perempuan, kedua-duanya sama-sama berperanan. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Lelaki dan perempuan sama banyak. Allah Ta'ala jadikan manusia itu lelaki dan perempuan, kedua-duanya manusia. Ya. Dulu orang jahiliyah beranggapan ya, anak itu hanyalah datang daripada lelaki. Perempuan tidak ada peranan dalam menghasilkan anak melainkan untuk mengandung sahaja. Ada orang jahiliyah, bukan kata jahiliyah Arab, bahkan zaman-zaman Yunani kuno, Greek, Aristotle dan sebagainya, menganggap bahawa manusia itu sudah berwujud dalam benih lelaki. Cuma dia hanya membesar dalam perut wanita sahaja. Nasallallahu al-afiyah. Punyalah bodoh. Ya. Tetapi Allah Ta'ala kata, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Lelaki dan perempuan sama-sama ada peranan untuk berlakunya anak. Kedua-duanya adalah sebab. Ditanya kepada Nabi SAW oleh golongan Yahudi ataupun ahli kitab tentang perkara yang tidak boleh dijawab melainkan oleh seorang Nabi. Apa sebab anak itu kadang-kadang mirip kepada ayah atau mirip kepada ibu? Nabi jawab, jikalau air lelaki mengatasi wanita, maka anak itu mirip kepada si ayah. Kalau air wanita mengatasi air lelaki, maka mirip kepada ibu. Hanya beratus tahun, berkurun-kurun selepas itu, barulah manusia hari ini pakat teruja dan kagum, baru nak tahu kata sebenarnya manusia ni ada kromosom daripada pak dia, ada kromosom daripada mak dia, dia dapat genetik daripada pak dia dan genetik daripada mak dia juga. Barulah duk tenganga, terlupa mulut. Oh, rupanya mak kita pun ada peranan. Allah Ta'ala jadikan sebab. Kan, ada orang hidung pak dia, telinga mak dia, bibir atas bibir pak dia, bibir bawah bibir mulut mak dia. Oh, rupanya mak pun ada peranan. Baru nak tahu. Kan, punyalah bodoh. Dulu dia ingat orang perempuan ni tak ada nilai. Kan? Ahli falsafah Yunani kata orang perempuan ini adalah manusia yang cacat, yang tak sempurna kejadian. Jadi yang sempurna itu lelaki. Jadi wanita ni sebenarnya manusia yang tak jadi betul, tak jadi habis.
Ya. Tapi lelaki dalam hidup mereka berhajat kepada wanita. Ya. Zaman Greek dulu, zaman ahli falsafah dahulu, orang perempuan tidak dianggap sebagai citizenship. Plato menganggap wanita sebagai bahan perkongsian harta negara. Maksudnya dia boleh dikongsi oleh lelaki-lelaki dalam negara. Na'udzubillah min zalik. Tidak ada isteri yang tetap. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ini adalah martabat kedudukan wanita. Sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musyrikin jahiliyah tidak memberikan wanita kedudukan yang sepatutnya. Tidak diberikan hak yang sewajarnya. Ya, isteri itu dia anggap seperti barang. Suaminya yang ikut suka dia nak buat macam mana pun, tak boleh dipertikaikan. Allah angkat kedudukan wanita. Allah jadikan suami adalah pakaian bagi isteri, isteri adalah pakaian bagi suami. Subhanallah. Walaupun Allah Ta'ala kata walir rijali alaihinna darajah, dan bagi lelaki itu ke atas golongan wanita satu darjat yang lebih. Ya betul. Tapi derajat di sini bukan derajat maknanya dia boleh menyeksa dan mengekang seorang wanita. Tetapi maknanya ada tanggungjawab yang lebih. Allah bebankan kepada lelaki sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Seperti yang akan datang dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa juga telah sebutkan. Lelaki itu adalah suami, golongan bapa, golongan abang, adik lelaki. Adalah qawwamun, penjaga. Bagi wanita yang di bawah tanggungan mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan apa yang Allah lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Allah lebihkan lelaki dengan sifat-sifat ciri-ciri fizikal yang tidak ada pada perempuan, yang pekerjaan-pekerjaan tertentu hanya boleh dilakukan oleh orang lelaki. Wa bima anfaqu, dan disebabkan apa yang mereka nafkahkan, infakkan. Wa lelaki dipertanggungjawabkan untuk mencari nafkah bagi wanita. Sebab itu dalam Islam dia tak ada istilah macam sekarang. Macam sekarang kita tengok negara sekular sekarang. Walaupun negara sekular sekarang ini duk perjuangkan hak wanita lah apa menatang, tapi kita tengok ibu-ibu tunggal masih lagi kononnya kena bekerja. Betul tak? Bahkan mereka dengan begitu liciknya memperbodohkan rakyat-rakyat mereka dengan mendakwa kononnya golongan ibu tunggal kalau nak berjaya, ni kena kerja, kena sekian. Sedangkan kita tahu dalam Islam, wanita kalau dia kematian suami, ya, kehilangan tempat bergantung suami, maka tanggungjawab nafkahnya balik kepada lelaki-lelaki lain daripada keluarganya, ayahnya. Anak-anak yang ditinggalkan oleh bekas suaminya ataupun arwah suaminya tadi yang telah meninggal dunia, bukan dia yang kena tanggung. Tidak ada istilah dalam Islam ibu tunggal kena bekerja mencari nafkah untuk anaknya. Berapa banyak berita ini kita duk baca dalam surat khabar. Sedangkan ini adalah satu kepalsuan dan pembohongan. Sejak bila dalam Islam ibu tunggal kena pergi cari kerja untuk menyara anaknya? Nafkah anak tertanggung kepada bapa saudara, iaitu adik-beradik
lelaki suaminya atau datuk. Ya. Kemana hilangnya bapa-bapa saudara budak ini? Ya. Itu adalah perkara yang melucukan sebenarnya. Jadi ini di antara kita kata Islam telah memuliakan golongan wanita, memberikan mereka kedudukan yang sangat selesa. Tetapi golongan yang mendakwa secara dusta dan palsu gononnya golongan feminis. Golongan feminis ini mereka memperjuangkan akidah yang batil. Ya, akidah. Mereka kata wanita dan lelaki kena sama tara, sama kedudukan. Kita kata apa maksud kamu sama kedudukan? Kalau kamu nak kata wanita dan lelaki kedua-duanya manusia, ya, kedua-duanya manusia. Tetapi kita semua tahu lelaki dan wanita diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kebolehan fizikal yang berbeza, kemampuan psikologi yang berbeza, kemampuan mental yang berbeza. Nabi SAW kata, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi rajulin aqilin min kunna." Kama qala Nabi SAW. Aku tak pernah melihat golongan yang rendah, yang kurang akalnya dan agamanya, yang boleh menghilangkan kebijaksanaan lelaki yang berakal daripada kamu, selain daripada kamu. Nabi sifatkan golongan wanita sebagai naqisatu aqlin, yakni kurang, bukan kurang cerdik. Ya, bukan kurang cerdik. Kurang, orang panggil apa, sifat orang lelaki ialah tidak dikawal oleh emosi. Orang perempuan dia lebih emosional berbanding lelaki. Dia sangat emosional. Itu maksud naqisatu aqlin, bukan kurang IQ, bukan kurang cerdik. Tak. Berapa banyak orang perempuan lagi cerdik daripada orang lelaki. Tetapi mai waktu-waktunya, maka wanita akan mendahulukan emosinya berbanding rasionalnya. Orang lelaki yang sifatnya adalah mendahulukan rasional, tak kira apa keadaan pun. Tetapi rasional seorang lelaki boleh hilang, kata Nabi, disebabkan emosi seorang wanita. Ya. Bayangkan, anak sakit demam biasa. Orang lelaki dengar demam biasa, biasalah tu anak demam. Semua orang demam. Dia mungkin bertangguh-tangguh, tapi mak dia dah tak boleh tidur. Ni demam tak kebah ni macam mana ni, letiak. Akhirnya pak dia kata, jomlah. Dah tak tahan dengar bini dia berletiak, dia pun jomlah kita pergi klinik luar lah. Pergi klinik, doktor cek-cek kata, oh anak encik ni demam nampak biasa tapi penyakit serius ni. Alhamdulillah lah bawa mai awal. Kalau ikut laki dia, esok pun nak pergi. Taklah jadikan orang perempuan itu sesuai untuk jadi mak. Nah, mak dia kena risau lebih kat anak lah. Dan orang lelaki pula mengimbangi golongan wanita dengan rasionalnya. Dia selain melengkapi baju kepada satu pasangan, kepada lelaki adalah baju bagi wanita, wanita baju bagi lelaki. Ya. Dalam surah An-Nisa dia juga telah sifatkan orang lelaki, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan lelaki itu lemah di hadapan wanita. Ya.
Jadi wanita Allah Ta'ala perlukan. Jadi Allah Ta'ala jadikan lelaki memerlukan wanita, wanita perlukan lelaki. Jadi bukan makna ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu. Maknanya orang lelaki ni mengawal wanita seperti jahiliah. Kerana jelas dalam surah yang sama, di sini tengok bagaimana jahatnya golongan feminisme. Mereka sering menimbulkan syubhat berkenaan dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa', tapi mereka lupa dalam surah An-Nisa juga ada ayat يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Larangan yang begitu jelas daripada Allah Ta'ala menjadikan wanita itu barang yang diperdagangkan, yang diwariskan seperti barang-barang lain. Adalah salah, tidak diiktiraf oleh Islam. Sebaliknya kita melihat hari ini apa yang berlaku di barat. Di dunia barat hari ini, adakah golongan wanita dimuliakan? Adakah golongan wanita di dunia barat hari ini, pada ketika dan saat ini dimuliakan? Atau mereka sebenarnya masih lagi seperti zaman jahiliah, diperlakukan seperti barang dagangan? Jawapannya tidak lain tidak bukan, wanita di barat hari ini hanyalah patung. Bahkan patung dan robot pun lebih bermaruah daripada mereka. Kereta, nak jual kereta, buat kereta. Tiba-tiba bila perasmian kereta tu, cuai mai keluar satu betina. Tayang habis segala susuk tubuh dia. Kalau tutup lampu gelap, orang kata dia tak pakai baju. Buka tengok, rupanya baju separa. Apa kaitan kereta dengan si perempuan ni? Ya, tidak ada kaitan. Ya, tak ada kaitan. Tapi sengaja untuk melambangkan betapa wanita itu hanyalah barang yang digunakan tubuh badannya untuk melariskan, untuk melakukan barang yang lain. Ya. Orang nak beli kereta, tak ada kaitan dengan perempuan ni. Kalau kereta kau bagus, enjin dia elok, apa semua elok, orang belilah. Bukan kerana modul ataupun model wanita engkau yang telanjang bulat atau telanjang separa telanjang ke apa telanjang ke yang keluar cerah mai daripada kereta ni. Betul tak? Tapi apa pasal dia buat? Menghina wanita. Kan? Golongan wanita disuruh bekerja macam lelaki. Sedangkan itu di luar daripada fitrah. Di luar daripada kemampuan mereka. Kalau kita bebankan seseorang melebihi kadar kemampuan yang dia boleh buat, itu adalah zalim. Tidak, zalim, kezaliman lah. Sepatutnya wanita itu telah diberikan, dicipta oleh Allah Ta'ala sesuai dengan tugas dan kemampuan dia. Sebab itulah Allah Ta'ala sifatkan, ya. Kalau kita lihat, Allah Ta'ala sifatkan apa? Syirik sebagai zalim. Kenapa syirik zalim? Kerana manusia tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan syirik. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk tauhid. Tangan kita, tengkuk kita, leher kita ni semua diciptakan elok untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pergi guna untuk sujud kepada selain Allah, syiriklah.
Sebab manusia itu Allah kata fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Mikrofon kalau diciptakan untuk menangkap suara. Tapi kalau satu mangkuk ayun pergi ambil mikrofon guna untuk ambil gambar. Takkah satu kebodohan? Ya. Kamera dia boleh tangkap gambar pada certain distance, jarak tertentu. Kalau kamera yang short distance, disuruh ambil gambar pada jarak yang sangat jauh sehingga gambar tu kabur kelabu. Kemudian dia tak puas hati, dia kata apalah ambil gambar kelabu. Yalah, you bagi I kamera yang tak ada lens yang panjang untuk ambil gambar yang jauh. Ya, kemudian you marah gambar tu kelabu. Kamera ni dia ada dia punya had, batas dia untuk ambil gambar, jarak berapa-berapa baru clear. Betul tak? Sama juga mikrofon ni, ada jarak dia untuk dia tangkap suara. Kalau saya pergi duduk jauh daripada mikrofon, saya cakap kat belakang mikrofon. Kalau saya main cakap di belakang mikrofon, dia tak tangkap suara saya yang belakang mikrofon ni. Tak, kalau saya bercakap di belakang mikrofon, lepas tu tuan-tuan, perempuan tak dengar saya bercakap, saya marah, kata apa tak dengar. Padahal saya yang telah menzalimi mikrofon ini dengan tidak menggunakannya mengikut spesifikasi yang dia dibuat. Jadi ketahuilah wahai manusia, kita manusia ini diciptakan oleh pencipta kita dengan different abilities. Dengan kemampuan yang berbeza. Di sana ada manusia jantinanya lelaki dan jantinanya perempuan dicipta dengan with a slightly different purpose. Dengan tujuan yang sedikit berbeza. Maka kebolehupayaan lelaki berbeza dengan kebolehupayaan perempuan. Maka ada pekerjaan yang sesuai untuk lelaki, tidak sesuai untuk wanita. Sesuai untuk wanita, tak sesuai untuk lelaki. Bahkan lelaki tak mampu buat. Beranak, jaga rumah, jaga anak. Tengok Nabi SAW kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu ni penjaga dan akan dipertanggungjawabkan ke atas jagaannya. Dan di antara Nabi sebut wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu penjaga rumah suaminya. Tak. Dia duduk di rumah. Allah Ta'ala kata kepada isteri-isteri Nabi waqarna fi buyutikunna, dan tetap tinggallah kamu di rumah kamu. Nabi kata orang perempuan itu aqrabu ma takunu bainal mar'ati wa baina rabbih wa hiya fi qa'ri baitiha. Waktu yang paling hampir seorang wanita dengan Tuhannya ketika ia berada di lubuk rumahnya. Subhanallah. Nabi kata al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Istashrafa laha asy-syaitan. Perempuan itu aurat. Kalau dia keluar daripada rumahnya, setan akan menjenguk-jenguk dia. Wanita itu dia pelihara. Dia berkata, takkan kita nak simpan perempuan dalam rumah? Ya. Kerana itu tugasnya. Lelaki yang keluar daripada rumah pergi bekerja mencari nafkah.
Wanita ada peranan. Kalau peranan ini tidak dilaksanakan oleh wanita, kesannya bukan pada rumah, tetapi pada society, pada masyarakat, pada negara. Kesannya, ya, kesan apabila golongan wanita tidak menjalankan peranan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan mereka untuknya. Mereka dijadikan antara untuk menjadi ibu, penjaga. Tengok Malaysia hari ini. Malaysia hari ini kerajaan mengadu, mengeluh. Kerajaan kata apa? Kita ni nak jadi negara tua. Pasal apa negara tua? Pasal dah tak banyak orang muda. Pasal mereka kata pasangan suami isteri di Malaysia kalau meninggal tidak meninggalkan waris yang cukup untuk menyambung generasi. Setiap pasangan, purata pasangan di Malaysia meninggalkan anak 2.5. Setengah tu macam mana dapat anak, tak tahu purata dia 2.5 lah. Maksudnya 2 orang, 3 orang mungkin itulah kan anak. Tak cukup. Anak 2, 3 ni tak cukup untuk menampung keperluan negara. Kan? Maksudnya perlu kan anak yang ramai. Tapi macam mana wanita nak beranak ramai kalau dia wanita yang konon-kononnya bekerjaya. Kan? Kahwin umur 30, orang perempuan 35 dah prepare untuk kemas-kemas kedai lah. Kan? Jadi macam mana? Lepas tu kita duduk sehati, kita dari negara tua. Jadi sendirilah. Tidak mengikut sunnatullah. Pandai-pandai nak buat sunnah sendiri. Alam ni, dia ada tuan dia. Pemilik dia. Dan pemilik ini telah meletakkan aturan dia. Jadi kita, bila kita duduk dalam alam ini, kita kena ikutlah peraturan. Kalau kita pandai-pandai pergi buat peraturan kita sendiri, tak jadi. Tak boleh. Dia akan rosak dan binasa. Jadi kalau golongan wanita dan lelaki cuba nak mengambil alih peranan, lelaki nak jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, ini akan merosakkan sistem. Dan natijahnya adalah kemusnahan. Kenapa kemusnahan? Siapa musnah? Ialah kalau kita guna mikrofon, guna laptop, tak ikut dia punya guideline, bukan ke jahanam, bukan ke rosak. Macam tu lah. Sama lah. Kan? Benda yang sama lah yang berlaku. Apa benda pun kalau kita pakai, kita tak ikut dia punya manual guide dia dengan betul, kesudahannya adalah rosak. Jadi kalau kita tidak mengikut garis panduan yang Allah Ta'ala tetapkan berkenaan dengan sistem lelaki dengan perempuan ini, peranan lelaki, peranan perempuan, masyarakat akan rosak, negara akan musnah. Hari ini kita kena semakin cakna dengan syubhat yang makin gencar dibawa. Kalau kita tengok masa pilihan raya negeri Melaka baru ini, bukan main lagi golongan-golongan mangkuk hayun ini duk mencanangkan kita perlukan women empowerment, kita kena ada pemimpin wanita. Sampai ada yang berani, parti politik mana entah, berani pergi mencadangkan ketua menteri wanita. Allahul Musta'an. Sedangkan Nabi kata, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Allah kali tersungkuk, guling, golek-golek. Maknanya tak ikut hukum Allah Ta'ala. Tapi berjenama Islam. Tapi hukum Islam di sepak terajangkan. Nas'alullah al-afiyah.
Jadi inilah kita kata punca kita mendapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Kita sombong, takabur dengan Allah Ta'ala. Kita rasa kita tak perlu ikut perintahnya, suruhannya, peraturan yang dia tetapkan. Kita rasa kita boleh buat peraturan sendiri. Tak boleh. Kok mana pun lah kali alam ni dia kawal. Hidup mati kita di tangan dia. Nak hebat, nak rasa diri, bangga hebat, tak mana. Nak rasa cerdik, tak mana. Tak payahlah. Lah kali sihat hang, sakit hang, hidup hang, mati hang, Allah Ta'ala tentukan. Kalau kau ikut arahan dia, buat apa yang dia suruh, tinggal apa dia larang, semua benda akan jadi baik, jadi elok. Tak. Jadi poin dia adalah kita nak bagi tahu bersempena kita masuk dalam surah An-Nisa ini dan hukum hakam perempuan yang begitu banyak. Walaupun ana suka kalau kita boleh belajar tafsir surah An-Nisa ini. Ya, tapi memandangkan kita tidak ada kesempatan itu untuk sekarang, mungkin akan datang. Kita ambil beberapa ayat dalamnya, insya-Allah taala. Kerana dalam surah An-Nisa ada beberapa ayat yang mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi kita nak tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan wanita pada tempatnya yang sahih. Bukan seperti yang didakwa oleh golongan sesat, golongan feminis. Feminisme ni dah jadi satu ideologi, falsafah. Jangan ingat feminisme ni hanya dianuti oleh golongan wanita. Ada orang lelaki pun yang menganut fahaman feminisme. Ya. Kita kena sedar feminisme ni, bahkan feminisme ini sudah menjadi ibu besar kepada pelbagai gerakan yang menyeleweng, termasuklah including LGBTQ+. Ya. Mungkin orang tanya, macam mana feminisme ni boleh ada kaitan dengan LGBTQ+? Di antara melampaunya, nanti kita akan cerita pada kelas yang akan datang insya-Allah. Sejarah feminisme ini, peringkatnya, alirannya, gelombang-gelombangnya. Di antara gelombang feminisme yang terkini, yang termoden ini, kerana mereka nak menegaskan bahawa wanita is equal to men in everything, mereka kata, jadi mereka tak mau konsep keluarga itu mesti lelaki dan wanita. Yang mana lelaki adalah suami, wanita adalah isteri. Mereka tak mau. Diluaskan, konsep keluarga itu boleh jadi pasangan 2 orang wanita, 2 orang lelaki. Atau mungkin wanita yang dominan dalam keluarga dan suaminya di bawah. Itu yang kita dengar, ada cadangan wanita keluar bekerja, lelaki jadi seorang rumah. Pemikiran yang cukup sakhif, cukup jelek, cukup dungu. Ya. Cukup orang kata apa? Kita bayang benda tu pun kita nampak pelik lah. Tak kena dengan fitrah alam ini. Kejadian alam ni tak kena. Kan? Jadi kita jangan terpedaya dengan golongan ini. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, wala yahillu lakum an tarithun nisaa akraha, hakikatnya dia adalah larangan terhadap pelbagai bentuk amalan jahiliyah, sama ada kita kata dia adalah larangan mewariskan mak tiri tadi, dijadikan bahan harta pusaka, diwariskan kepada anak tiri dia macam waris harta benda pak dia yang mati, ataupun larangan kepada suami, ya, menyekat isteri-isteri mereka, ya, tak mau ceraikan isteri walaupun dah tak suka dan sebagainya, kerana berharap supaya harta isteri tidak lari, tidak lepas kepada orang lain. Ya. Ataupun bapak-bapak yang sengaja menahan anak-anak perempuan mereka daripada berkahwin. Dan ini berlaku pada zaman moden ini, ada juga berlaku di negara Arab.
Bila anak-anak perempuan mereka mula berpendidikan tinggi, bekerja dan sebagainya, mereka halang anak perempuan ni kahwin awal. Mereka nak ambil hasil gaji anak perempuan mereka ataupun harta anak perempuan mereka, takut terlepas kepada suami. Ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini adalah adat perangai jahiliah. Ya, perangai jahiliah. Wala ta'duluhun. Ayat ini ma'tuf atas antarithu. Ataupun dia adalah an-nahyu 'anil 'adl. Dan al-'adlu maknanya al-man'u, menghalang. Jangan kamu halang mereka. Kata Ibnu Abbas, hiya aidan fi awliya'iz zawj alladhina yamna'una zawjatahu min at-tazawwuj ba'da mautih. Ibnu Abbas kata makna di sini larangan kepada waris-waris harta suami tadi yang menghalang isteri daripada berkahwin lain setelah mati, setelah suaminya mati. Dia pertahan. Tetapi kata Ibnu Juzai, illa anna qawlahu ma ataitumuhun على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات. وقال ابن عباس هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. Kata Ibnu Abbas, maknanya ialah lelaki yang kita sebut, yang kita kata tadi, suami-suami yang sengaja tak mau cerai isteri mereka tapi buat perangai buruk kelaku kepada bini dengan harapan bini ni akan minta cerai secara khulu'. Lalu dia dapat balik harta ataupun ambil lebih lagi daripada hak yang dia bagi dulu. Jadi ini adalah perangai jahiliah juga. Ya. Wa'ashiruhunna fil ma'ruf. Dan bergaul secara ma'ruf. Secara ma'ruf ini yang dikenali oleh fitrah manusia secara baik. Allah Ta'ala tak letakkan hak tertentu ataupun kaifiat tertentu seorang suami ni nak bergaul dengan isteri. Tapi apa yang diketahui, kalau orang tanya berapa kadar nafkah isteri, apa yang ma'ruf dalam masyarakat, apa makanan yang patut suami beri kepada isteri, apa yang ma'ruf, apa yang dikenali, yang diiktiraf oleh masyarakat. Kalau orang Melayu makan nasi, nasi lah. Kena beli beras lah untuk bini dia masak. Kalau zaman sekarang masak nasi pakai periuk elektrik tak boleh dia bebankan bini dia masak pakai periuk kayu api lagi. Ada? Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau isteri dia dulu masa sebelum kahwin tak biasa buat kerja rumah sebab ada bibi, ada orang rumah, pembantu rumah, suami wajib dapatkan pembantu rumah untuk isteri. Dalam mazhab Syafi'i lah. Sebab itulah orang lelaki kalau tak mampu dia kahwin dengan same standard lah. Kalau kata isteri dia ni jenis wanita yang anak orang kaya, yang dia ada khadam, ada pembantu rumah yang bantu dia buat kerja rumah, dia tak biasa buat kerja seorang-seorang, tak biasa masak seorang-seorang. Dah kahwin, suami, di antara hak yang isteri dia boleh minta yang mesti laki dia tunaikan ialah dapatkan bantu rumah juga. Subhanallah. Itu ma'ruf. Ala kulli hal, masa pun dah habis. Kita akan sambung perincian lagi tafsiran ayat ini pada minggu hadapan biiznillah taala. Sekadar itu dulu untuk pagi ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.